liyahsulaka ilmuhu. Alhamdulillah, muslimin muslimat, hadirin hadirat yang saya hormati, moga-moga kita semua dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan moga-moga kita semua dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala kefahaman yang baik dalam urusan agama sesuai dengan sabda junjungan Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fid din. Barang siapa yang mengharapkan dengan dia itu kebaikan, nescaya Allah beri dia faham dalam urusan agama. Allahumma faqihna fid din. Dan moga-moga kita semua dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala akhlak yang mulia sesuai dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Hanya saja saya dibangkitkan demi untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak. Malam ini insyaAllah kita menyambung pengajian kuliah maghrib bulanan hari Ahad yang pertama anjuran Masjid Bukit Indah Ampang menggunakan kitab Minhajul Abidin, Jalan Para Abid, hasil karangan Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala. Kita sampai ke penghujung Aqabah yang pertama dari 7 Aqabah, dari 7 pendakian, 7 halangan yang perlu direntasi dengan jaya oleh seorang ahli ibadah. Kita baru membicarakan yang pertama, yaitu Aqabatul Ilmi, pendakian ilmu. Mana-mana orang yang ingin menjadi ahli ibadah, dia tidak boleh lari dari menuntut ilmu. Bahkan kita sebutkan salah satu sebab kenapa Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala menyusun kitab beliau yang agung yang masyhur, iaitu Ihya'u Ulumuddin, penghidupan kepada ilmu-ilmu agama. Kerana pada zaman itu telah timbul golongan yang kononnya ingin beribadah tapi tidak mahu mengambil berat tentang ilmu. Jadi tidak mahu agama kita ini ilmunya mati. Lalu Imam Ghazali rahimahullah ta'ala menyusun kitab Ihya Ulumuddin, menghidupkan ilmu-ilmu agama. Jadi di penghujung tentang Aqabah yang pertama, Imam Ghazali rahimahullah ta'ala menyentuh tentang ilmu tasawuf. Kemudian kamu memerhatikan, kamu mengkaji, kamu meneliti pada amalan-amalan hati. Jadi selain daripada amalan zahir yang manusia boleh nampak, yang manusia boleh tahu, ada di sana amalan-amalan batin yang menjadi rahsia antara hamba dengan Allah Ta'ala. Orang tidak tahu kerana masing-masing dia tak bercakap, tak buat sesuatu, tapi mungkin seseorang itu sedang mendapat pahala daripada Allah Ta'ala, daripada amalan batin dia. Dia sedang bersyukur, dia sedang redha, dia sedang tawakal kepada Allah Ta'ala. Misalnya seorang yang lain sama juga, dia tak cakap apa-apa, tapi rupanya sedang melakukan maksiat batin, sedang rasa takabur, sedang ujub, sedang hasad, dengki misalnya, wa'iyyazubillah. Jadi kamu perhatikan pada amalan-amalan hati daripada kewajipan-kewajipan batin menghiasi hati dengan sifat yang terpuji, dan juga larangan-larangan yang akan disebutkan di dalam kitab ini, supaya terhasil bagi kamu ilmu tentang perkara ini. Summa ta'rifa jumlatan man tahtaju ila istihmalihi kat-taharati was-salati was-shaumi wa nahwihi. Kemudian perlulah kamu tahu sebahagian daripada apa yang kamu berhajat untuk beramal dengan dia. Yang tak dapat tidaklah yang namanya orang Islam kena ada taharah, kena bersuci, kemudian kena ada salat, kemudian bila masuk bulan Ramadan kena ada puasa. Yang itu mesti kena belajar. Itu fardu ain. Fa idza fa'alta faqad adaita fardhallahi 'alaika alladhi ta'abbudaka bihi fi babil ilmi. Apabila kamu telah lakukan yang tadi, selesai ilmu tauhid, selesai ilmu fiqh yang fardu ain, selesai ilmu tasawuf yang kita itu boleh melakukan ketaatan batin dan menjauhi maksiat
maka kamu telah menunaikan kefarduan yang difardukan oleh Allah Ta'ala ke atas kamu di dalam kamu beribadah kepadanya daripada sudut ilmu. Selesai. Waqad sirna min ulama ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan kamu barangkali telah tergolong di kalangan ulama umat Nabi Muhammad SAW al-rasikhina fil ilmi, yang mendalam ilmunya. In amilta bi ilmika, sekiranya kamu itu beramal dengan ilmu kamu. Karena ilmu ini sebagaimana yang selalu disebut ibarat pohon, kalau tidak diamalkan maka pohon yang tidak berbuah. Jadi amal itu adalah buah kepada ilmu. Wa aqbalta ala imarati ma'alika, dan kamu menghadap untuk memperedakan tempat kembali. Kita walaupun kita duduk menyewa saja misalnya setahun, 2 tahun, pasti pun kita nak tempat sewa kita tu selesa, elok, bersih, ada segala kemudahan. Padahal kalau kita nak duduk selama-lamanya, kita kalau kita sambung belajar ke overseas setahun 2 tahun pun, kita nak rumah sewa yang selesa. Padahal kita tahu lepas habis belajar kita nak balik ke Malaysia. Apatah lagi tempat yang kita nak duduk selama-lamanya, yang kekal abadi, maka hendaklah kita memakmurkan tempat kembali kita. Wa kunta 'abdan 'aliman 'amilan lillahi ta'ala 'ala basiratin ghayra jahilin, dan jadilah kamu seorang hamba yang alim, yang berilmu, yang amil, yang beramal dengan ilmunya kerana Allah Ta'ala semata-mata, ala basirah, dalam keadaan jelas pandangan mata hati, bukannya dalam keadaan gelap jahil tidak. Wala muqallidin wala ghafilin, bukan bertaklid membuta tuli, tibu-tibu sahaja, ikut-ikut orang sahaja, bukan. Dan bukan juga kamu beribadah dalam keadaan lalai, tidak faham apa arti ibadah. Walaka asyaraful azim, maka bagi kamu kemuliaan yang besar. Wali ilmikal qimatul kasiratu wasawadul jazil, dan bagi ilmu kamu itu ada nilai yang banyak dan pahala yang melimpah ruah. Wa kunta qad waqa'ta hadhil aqabata, lalu kamu telah selesai mendaki dakian ilmu ini. Wa khalaqtaha wara'aka, dan kamu telah tinggalkan dia di belakang kamu, dan selesai kewajiban menuntut ilmu. Wa qadaita haqqaha bi'idnillahi ta'ala, dan kamu telah menunaikan kewajibannya dengan izin Allah Ta'ala. Wallahu subhanahu mas'ulu ayyumiddaka wa iyana bihusni taufiqihi wa taysiri, dan Allah Ta'ala yang mengambil tanggungjawab untuk memberikan kepada kamu dan kepada kami taufik dan kemudahan. Innahu arhamur rahimin, wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Sesungguhnya Allah Ta'ala yang maha kasih belas, dan tidak ada daya upaya untuk kita menolak sebarang keburukan, dan tidak ada kekuatan untuk kita melakukan sebarang kebaikan illa billahil aliyyil azim, kecuali dengan keizinan ketentuan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha agung. Selesai apa bahasa pertama. Qala rahimahullah ta'ala al-aqabatu saniyatu wa hiya aqabatu taubati. Aqabah yang kedua, dakian yang kedua dari 7 dakian, dia adalah aqabah taubat. Yang seseorang yang nak jadi ahli ibadah tak boleh tidak, dia mesti bertaubat terlebih dahulu. Dia mesti membersihkan dahulu dirinya daripada noda dan dosa. Summa alaika ya talibal ibadati waffaqaka Allahu li ta'atihi bit taubati wa dzalika li amrayn. Kemudian selesai kamu daripada aqabah ilmu, maka wajib kamu, wahai orang yang menuntut ibadah, moga-moga Allah memberi taufik kepada kamu untuk taat kepadanya
bahawa kamu itu bertaubat kepada Allah. Mesti. Kenapa? Li'amroini. Yang demikian itu oleh kerana dua perkara. Kenapa kita kena taubat? Imam Ghazali rumuskan kerana dua sebab. Ahaduhuma liyahsul laka tawfiqut ta'ati fa inna syu'maz zunubi yurizul hirmana wa yu'qibul khizlan. Yang pertama, kita wajib bertaubat supaya kita mendapat taufik daripada Allah untuk melakukan ketaatan. Selagi tidak bertaubat, kita tidak akan mendapat taufik untuk taat kepada Allah, kerana sesungguhnya kesialan dosa ni macam ada sial dia, ada keburukan dia, ada kesan negatif dia. Dosa ini itu akan membawa kepada terhalang daripada beribadah. Jangan kata orang yang berlumah dengan dosa dia. Ada hari-hari yang kita agak lalai, yang kita mungkin mata terpandang perkara yang haram, telinga mungkin terdengar perkara yang haram. Kadang-kadang kita sudah jadi malas untuk sembahyang otak. Berarti kita muhasabah. Jangan kata kita sengaja pergi buat satu maksiat, ya kita mungkin secara tak sengaja terdedah kepada maksiat pun sudah memberi kesan kepada hati kita. Kalaupun tidak tinggalkan ibadah, rasa berat, rasa malas nak beribadah. Maka itu yang dikatakan syu'um tadi. Kalau terjemahnya kesialan ataupun kesan negatif daripada dosa menyebabkan seorang itu terhalang dan menafikankan kehinaan. Orang yang bergumam dengan maksiat itu ibarat orang yang terikat dengan kehinaan. Wa inna qaidal zunubi yamna'u minal masyi ila ta'atillahi azza wa jalla wal musara'ati ila khidmatihi. Sesungguhnya ikatan dosa-dosa itu akan menghalang daripada cergas berjalan menuju kepada taat dan menghalang daripada bersegera untuk berkhidmat kepada Allah Ta'ala. Kalau kita lihat dalam filem-filem zaman-zaman dahulu, orang bila dia dipenjarakan, di kaki dia itu diikat dengan bola besi supaya tak mudah dia nak lari. Jadi bayangkan orang yang terikat di kakinya itu dengan keberatan dosa, bila dipanggil untuk taat, dapatlah dia nak pergi. Jadi dosa itu menarik dia ke belakang, keberatan dosa tadi. Wa inna sifal zunubi yamna'u minal khifati lil khairat. Ini musibah kalau tidak bertaubat. Sesungguhnya kata Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, keberatan dosa itu akan menghalang orang itu merasa ringan untuk beribadah. Dia akan tersebut. Orang kata kalau dalam gym dia boleh angkat apa tu? Angkat berat dengan berat timbangan yang besar, orang lain tak boleh angkat. Maksud dia besar. Tapi pagi-pagi nak angkat selimut pun tak boleh, tak mampu, sebab dibebani dengan dosa. Wa nasyati ila ta'ati, dan menghalang daripada cerdas untuk taat kepada Allah. Wa inna israra 'ala al-zunubi yusawwidul qulub, dan sesungguhnya berkekalan melakukan dosa, tidak bertaubat, itu akan menghitamkan hati. Fatajiduha fi zulmatin wa qasawatin, dan kamu akan dapati hati yang bergerumang dengan maksiat sentiasa berada dalam kegelapan dan kekerasan. Apalah nasihat, tazkirah, tausiah, bahkan berlaku musibah, kematian dan sebagainya, dia tidak rasa apa-apa. Dia tidak rasa tersentuh, dia tidak menitiskan air mata. Itu qasawah, kekerasan hati akibat dosa. Wala khulusa fiha wala safawatan, tidak ada kebersihan dan tidak ada kesucian. Wala lazzata liqa'atin wala halawatin, bila buat taat langsung tidak rasa lazat, langsung tidak ada rasa kemanisan, bahkan rasa terbeban. Wa illam yarhamillahu azza wa jalla fasatajuru sahibaha ila kufri wasyaqawati wal yasmin. Jadi orang yang dalam berlubang dengan maksiat tadi,
Kalau tidak dia itu dapat rahmat daripada Allah, maka dosa maksiat itu akan menarik tuannya ke arah kekufuran dan kecelakaan. Asalnya ahli maksiat dahulu tak mustahil bila tidak bertaubat membawa kepada kufur. Dia sudah berbangga dengan maksiat dia. Dulu mungkin malu-malu lagi, sekarang dia sudah kata apa masalah, apa salahnya berzina, kan suka sama suka, bukan rokok pun. Kalau rokok ialah salah, dia tak konsep. Ini tu consenting adults, dua orang dewasa suka sama suka, apa salahnya? Bila dah pergi kepada apa salahnya, itu sudah bawa kepada kufur. Berzina itu dosa, menghalalkan zina itu kufur. Faya ajaba kaifa yuwafaqu li ta'ati man huwa fi syu'min wa qasawatin. Alangkah ajaib bagaimana boleh diberi taufik untuk melakukan taat orang yang bergelumang dalam kesianan dan juga kekerasan hati. Wa kaifa yu'amil khidmati man huwa musirun 'ala al-ma'siyati wal jahwati. Bagaimana dapat diseru orang itu beriman kepada Allah sedangkan dia mengekani melakukan maksiat dan dia bersikap dingin terhadap Allah Ta'ala. Wa kaifa yuqarrabu wa kaifa yuqarrabu lil munajati man huwa mutalattihun bil aqzar wal najasah. Bagaimana dia dihampirkan untuk bermunajat, untuk berbisik-bisik, untuk menangis merintih kepada Allah, padahal dia bergelumang dengan kekotoran dan juga najis. Orang sesama manusia pun, dan kalau nak bermesra kan kita bersihkan badan dahulu bagi bau wangi. Takkan berlemut dengan lumpur, dengan najis. Tadi bau dekok tai lembu, tu yang Nabi bermesra dengan isteri. Itu kita nak bermesra dengan manusia ni, bila mati dulu apa bau tai lembu ni. Ini kita nak bermesra dengan Allah Ta'ala, nak bermunajat kepada Allah, sedangkan diri kita penuh dengan kotoran dosa dan najis maksiat. Fafil khabari al-sadiqil al-musaddaq Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam perkhabaran dia dikhabarkan oleh yang benar lagi dibenarkan, iaitu Sayyidina Rasulullah SAW annahu qala, bahawa Nabi SAW bersabda, idza kadaba al-'abdu tanahha 'anhu al-malakani min nahli ma yakhruju min fihi, fa kaifa yasluhu hadha al-lisanu li zikrillah azza wa jalla. Apabila berdusta, berbohong seorang hamba, maka dua malaikat yang ada di kiri kanannya menjauh kerana busuknya apa yang keluar daripada mulut dia. Kita tak tahu. Kalau dia gosok gigi, okey lah. Kalau dia tak ada masalah dalam perut dia, tak bawa apa-apa. Tapi malaikat menjauhi kerana busuknya pendustaan yang keluar daripada mulut dia. Maka bagaimana layak lisan yang berdusta tadi tiba-tiba nak zikrullah. Itu yang kata ni payah. Orang yang biasa berbohong, jauh dia nak zikrullah, berat. Qala Allah Ta'ala pada jarana la yadadu yadidul musiru ala lisyari tawfiqan. Maka tidak heran, hampir-hampirlah orang yang mengekani buat dosa, orang yang langsung tak nak bertobat itu, jarang-jarang dia akan dapat taufik. Rare, ada juga orang jahat tiba-tiba dapat taufik, berubah. Tapi biasanya susah, kecuali dia sendiri berhenti daripada dosa dia, baru dia akan jadi baik. Wala taqifu arkanahu lil ibadati, dan tidak akan merasa ringan anggota badan dia untuk beribadah. Wa in tafaqqah fa bikadilla ala wala ma'hu wala sabrata. Kalau kebetulan dia buat ibadah pun, misalnya oleh kerana orang ramai, ya, dah mau tak mau semayanglah sekali, ya, sebab orang lain pun dah semayang, maka dengan rasa berat dan tidak ada kemanisan
kebersihan. Kenapa tu? Wa kullu dzalika li syu'mi dzunubi wa tarki taubati. Yang teruk sangat jadi macam itu tu kerana siapnya berdosa dan kerana meninggalkan bertaubat kepada Allah Ta'ala. Kita nak tinggal dosa 100% tak mampu, sebab kita bukan maksud. Kita akan kalah dengan nafsu, kita akan kalah dengan hasad. Sepaling tidak yang kita mampu buat setelah kita berdosa, kita kembali bertaubat kepada Allah Ta'ala. Inna Allaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah kasih kepada orang yang suka bertaubat dan orang yang suka membersihkan diri. Walaqad sadaqa man qala, telah benarlah orang yang berkata. Siapa yang berkata ini? Kalau ikut nota kaki ini adalah daripada Muhammad bin Ali al-Fudail, yakni Al-Fudail bin Ayyab rahimahullah ta'ala. Apa kata dia? Idza lam taqwa ala qiyamil layli wa siyamil nahar fa'lam annaka maqbulun wa qad kabbaratka khati'atuka fa hadhihi hadhihi. Ketahuilah, apabila kamu tak mampu nak qiyamul layl, apa saja pun tak bangun kita. Orang lain bangun solat tahajud, kita tak terkejut. Set jam, cuba usaha. Kalau dah bangun pun tak jadi ibadah. Dah bangun dah sempat nak tahajud, ayat handphone dulu. Tak mampu kita. Dan tidak mampu kita nak puasa di siang hari. Orang lain puasa sunat bulan Rajab, ada yang puasa hari Isnin, ada puasa hari putih, ada puasa hari Khamis, ada puasa. Kita tak mampu. Maka ketahuilah bahawa kamu itu dalam keadaan yang terikat dan telah diikat oleh dosa-dosa kamu. Maka fahamilah hakikat ini. Sebab pertama, kita itu wajib bertaubat supaya kita itu boleh ringan melakukan taat. Selagi tak taubat, selagi itu kita susah nak taat. Wasani dengan amr ini, yang kedua daripada dua sebab kenapa kita wajib bertaubat, innama talzamat taubatu lituqbala ibadatuka. Yang pertama tadi supaya kita boleh beribadah. Yang kedua, wajib kamu bertaubat supaya bila kamu beribadah, ibadah kamu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuba bayangkan kata Imam Ghazali Allah Ta'ala, fa in rabbat dayni la yaqbalu hadiyatan. Macam mana nak diterima daripada kamu ketaatan kamu tak bertaubat? Orang tu kalau kamu ada hutang dengan dia, tiba-tiba kamu nak saya bagi hadiah, bayar hutang dulu lah. Sibuk-sibuk nak bagi hadiah dalam hutang kamu tak bayar lagi. Jadi kalau nak buat taat, macam mana nak terima? Taubat dulu lah, mohon ampun dulu. Wa dzalika anna taubata 'anil ma'asi wa ilqa'il khusumi fardhun lazim. Jadi macam itu, kerana bertaubat daripada melakukan maksiat dan minta halal, minta redha daripada orang-orang yang kita pernah buat dosa, itu adalah kefarduan. Jadi bukan perkara sunat, ia perkara wajib. Lebih-lebih lagi dosa dengan manusia ini tak berbeza. Dulu kita ada buat zalim pada dia, mungkin kita ada ambil rasuah daripada dia, mungkin kita ada tipu dia, mungkin kita ada aibkan dia, mungkin kita ada fitnah dia dan sebagainya. Maka wajib kita minta maaf. Wa ammatul ibadati allati taqsiduha naflun. Sedangkan ibadah-ibadah yang kamu harap supaya Allah terima itu kebanyakannya adalah yang sunat. Jadi kamu beri nak buat yang sunat, taubat wajib, kamu buat tak tahu, itu macam mana? Fakaifa yu'badu tabarruka wa dayn 'alaika halun la taqdihi. Macam mana diterima kamu itu bersedekah sedangkan hutang yang wajib kamu tak bayar? Kaifa tatlubu li ajlihi al-halal wal mubah wa anta musirrun ala fi'lil mahzuri wal haram. Macam mana kamu
meninggalkan benda yang halal yang harus, padahal kamu berkekalan melakukan perkara yang dilarang dan yang haram. Kadang-kadang orang di warung, oh ni saya tak mau makan di kedai. Kenapa? Tak ada sikit jaki, tak ada halal jaki. Makan apa? Makan seafood saja. Dan seafood umumnya insya-Allah tak halal. Kau kena sebelum dulu. Kalau ayam, kalau daging, sotong ikan pun nak sebalik. Tapi warung dia tak mau dia. Tapi kalau orang semua seronok dia. Kau rasa halal. Kalau orang bagi daging babi sekilo berhenti, kau ni kenapa? Nak cari gaduh lah. Bagi aku daging babi, kenapa kau ingat buat apa? Tapi kalau bagi rasuah, terima kasih lah. Dan jadi bagi lagi. Padahal dia haram. Baik. Wa kaifa tunajihi wa tad'uhu wa tusni alaihi wa huwa waliyasubillah alaika ghadban. Bagaimana kau itu bermunajat kepada Allah, berdoa kepada Allah, memuji kepada Allah, padahal waliyasubillah Allah Ta'ala dalam keadaan murka kepada kamu. Wa hadza zahiru halil musakin musirin 'ala al-ma'siyati wallahu musta'an. Dan inilah zahir keadaan ahli maksiat yang berkekalan melakukan maksiat. Zahirnya dia dalam keadaan dimukai oleh Allah, dan Allah lah tempat kita mohon pertolongan. Kita minta berdoa kepada Allah supaya jadikan kita ni di kalangan orang yang bertaubat. Antara waktu yang bagus iaitu selepas kita ambil wudu kan, kita baca doa minta Allah jadikan kita minat tawabin, daripada kalangan orang yang bertaubat. Baik kita kama makna tawabatin nasuha wa hadduha. Sekiranya kamu bertanya yang dikatakan taubat nasuha itu macam mana, dan apakah batasan-batasan sehingga orang itu dikatakan bertaubat nasuha? Wa ma yanbaghi lil 'abdi an yaf'alahu hatta yakhruja min az-zunubi kulliha. Dan apakah yang sepatutnya seorang hamba lakukan supaya dapat keluar daripada dosa semuanya, dapat tinggalkan dosa-dosa. Apa yang patut dia buat? Fa'aqulu, kata Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, kalau kamu tanya macam itu, saya akan jawab begini. Amma taubatu fa'innaha sa'yun min masa'il qalbi. Adapun taubat ini sebenarnya ia adalah salah satu kerja daripada pekerjaan hati. Jadi taubat ini asalnya terbit daripada hati. Wahya inda tahsili fi qaulil ulama radhiyallahu anhum tanzihul qalbi an zambi. Dan taubat ini bila berlaku, kata para ulama, moga-moga Allah redha kepada mereka, adalah membersihkan hati daripada dosa. Qala Syekhuna rahimahullah ta'ala, telah berkata untuk guru kami, untuk guru kepada Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, iaitu Al-Imam Abu Bakar Al-Tutushi rahimahullah ta'ala, fi haddin taubati, iaitu ketika nak mentarifkan, memberi definisi kepada taubat. Yang kata taubat ni apa dia? Innahu tarku ikhtiyari zambin sabaqa misluhu anhu manzilatan la suratan ta'ziman lillahi ta'ala wa hazran min saqatihi wa laha idzan arba'u syara'id. Yang dikatakan taubat ini definisi dia, ini ta'rif dia. Jadi ta'rif ini akan memasukkan apa sahaja yang layak disebut taubat dan apa yang bukan taubat tidak akan termasuk. Taubat apa dia? Dia akan meninggalkan, memilih melakukan dosa yang pernah dilakukan dahulu. Bukan terpaksa. Dia memang memilih. Dulu dia pernah buat dosa itu, sekarang dia masih mampu nak buat dosa itu, tapi dia memilih untuk tidak melakukan dosa itu. Habis kalau dia tak pernah buat dosa itu, dia memang tak pernah minum arak, orang offer pada dia, minumlah sekali-sekali, rasa kesalahannya, bukan sampai mabuk pun, takkan segelas mabuk, dia pun tak, sorry, thank you. Itu tak panggil taubat, itu dia panggil menjaga diri, sebab dia tak pernah minum arak.
Yang keempatnya, dia dulu pernah minum arak, kemudian dia menyesal, kemudian orang offer dia tahu, dia tinggal buat dosa yang dia pernah buat. Kalau dia tinggal buat sesuatu dosa yang dia tak pernah buat, itu tidak dipanggil taubat, tapi itu memang satu kewajiban, iaitu menahan diri dari manusia. InsyaAllah selebihnya kita akan sambung pada kuliah yang akan datang. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.